Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Semoga anda sihat walafiat. Salam pertemuan di alam maya. Salam pencerahan. Ya, saudara apa khabar? Ya, saudara Hafiz Wan Basirun. Apa khabar saudara? Saudara Thomas Start. Saudara Mizi Aziz. Zee, nampak gaya di lumut masih lagi tak boleh balik lah Zee. Saudara Muhammad Nasim, saudara Mat Dahalan Sulaiman, saudara Ali Abdullah. Waalaikumsalam. Saudara Samsul Anwar, terima kasih hadir sahabat malam menemani saya untuk melabun. Saudara bin Haji Arsyad Sabaran, saudara Abu Nem, saudara Azaiman Abdullah. Begitu juga dengan saudara Mizan Malisa, saudara Zainul Azhar, saudara Syukur Jamil. Doa saya anda semua sehat ya saudara. Begitu juga kepada saudara Herman, saudara Zuraini Isya, waalaikumsalam. Muhammad Effendi, saudara Empat Tulang Kering. Berusahalah kita nak buat macam mana saudara dalam keadaan sekarang ya. Saudara Abdullah Buhari, saudara Mat Zaidi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zek Pati, Zek Pairi, saudara Khairul Adli, saudara Amri, saudara Nizam Ijam dan teman-teman yang tak sempat saya santun satu persatu, saya mohon kemaafan. InsyaAllah usai pencerahan malam ini akan saya santuni saudara, InsyaAllah saudara ya. Baik, seperti biasalah saudara, saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu tentang kedudukan COVID-19. Hari ini adalah hari yang ke-551 negara kita diserang oleh virus corona, dan peperangan ini nampak gayanya masih belum berakhir apabila hari ini saya melihat laporan daripada Kementerian Kesihatan ada peningkatan balik. Semalam 2 hari berturut-turut 14,000, semalam 14,345. Tiba-tiba hari ini dia melonjak balik ke angka 15,759. Artinya jumlah keseluruhan warga kita yang dijengah oleh virus corona, saudara Nur Aminah, adalah 2,127,934, saudara Arifin. Itulah keadaannya. Laporan yang saya dapat terima di Perlis, ada pengurangan bagaimanapun daripada 51 semalam kepada 23. Begitu juga di Kedah juga nampak gaya alhamdulillah susut sedikit daripada 967 kepada 786. Tetapi di Pulau Pinang meningkat baliklah. Anak Mami ke, Combi ke, Nana ke, kenalah berhati-hati sebab hari ini peningkatannya agak ketara daripada 4 hari lepas. 4 hari lepas 1,375, kemudian dia susut 1,259, semalam dia susut lagi 1,170. Tapi hari ini dia melonjak kepada angka 1,417. Satu angka yang agak tinggi. Jumlah keseluruhan di Pulau Pinang sudah 121,373 warga yang dijangkiti oleh virus corona di Pulau Pinang. Di Perak juga nampak gayanya terus melonjak. Ayub, apa hai mikma? Daripada 1,090 hari ini 1,184. Di Selangor juga ada peningkatan. Semalam dah cantik dah 1,365, hari ini naik balik 1,934. Dan di wilayah persekutuan juga, kalau Selangor naik, wilayah persekutuan juga naik. Semalam 307, hari ini 359. Jumlah warga Lembah Kelang keseluruhannya yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 844,000. Setara jumlah yang tinggi. Di Putrajaya juga meningkat daripada 11 kepada 34. Begitu juga di Negeri Sembilan. Jadi Negeri Sembilan adalah kenaikan tapi tak banyak. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ada peningkatan daripada 125 semalam, hari ini naik 127, naik 2 mata. Dan di Melaka tiba-tiba hari ini dah elok sepi ya, dah mula susut daripada 207 kepada 162, meningkat hari ini di Melaka kepada 264. Begitu juga di Johor. Semalam dah cantik 1598, hari ini dia naik balik 1959. Alhamdulillah di Pahang nampak gayanya ada tanda-tanda susut daripada 779 kepada 707. Tetap begitu juga di Terengganu juga ada susut daripada 804 kepada 592. Tetapi di Kelantan masih terus mengganas virus corona. Dia elok susut semalam, 3 hari lepas 1,420, kemudian dia turun 1,050. Tiba-tiba hari ini melonjak balik kepada 1,338. Cik, Mek,
abai, saing belaka. Jagalah kebersihan diri, jagalah penjarakan sosial kita. Kalau boleh tak ada keperluan jangan keluar rumah dalam saat-saat begini sebab bagaimana saya katakan kalau musim hujan virus corona mudah merebak. Begitu juga di Kelantan, Kelantan dia ada naik tapi bukan di Kelantan, di Sabah. Dia ada naik sedikit. Semalam 1255, hari ini naik 1291. Dan Labuan tiba-tiba saja dah cantik 2 hari sifar. Hari ini ada 11 jangkitan. Di Sarawak juga naiklah saudara daripada 3611 hari ini meningkat kepada 3732. Itu adalah laporan keseluruhan bagi setiap negeri. Dan untuk bulan September ini, setakat 21 hari bulan September, jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti untuk bulan ini, dijangkiti oleh virus corona adalah 381,680 orang. Jadi jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit, saudara. Sebab itu kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan mencarilah kaedah terbaik bagaimana kita mahu memutuskan jaringan ini. Saya pun batuk-batuk. Musim sekarang ni hujan panas. Usia saya begini pun tentulah dalam keadaan yang tak normal kesihatannya. Ya, Puan Mira Harun, Mizan, Malisa, Roslila, Rosmini. Salam baik. Kita pergi pada tazkirah singkat, saudara. Dalam keadaan begini, kita perlu ingat, jangan mudah percaya kepada Yahudi. Kerana Rasulullah SAW juga pernah diracun oleh Yahudi. Jadi kerana itulah kadang-kadang kita melihat tentang vaksin ni, bila ia adalah ciptaan. Kerana vaksin ini produknya adalah keluaran warga Yahudi. Sebab CEO syarikat vaksin daripada Yahudi, syarikat-syarikatnya dimiliki oleh bangsa mereka. Jadi, dan kita juga kadang-kadang kita mendengar, seringkali kita dengar ulama' ataupun mufti yang berkias dengan dalil hadis bahawa katanya peristiwa Nabi Muhammad SAW juga menerima makanan dari Yahudi untuk dijadikan dalil untuk menghalalkan dan membenarkan orang Islam menerima vaksin. Tapi malangnya dalam hadis tersebut memang benar bahawa Nabi Muhammad SAW menerima makanan dari wanita Yahudi. Tetapi makanan yang Nabi Muhammad SAW terima dari Yahudi itu adalah makanan beracun. Jadi sebab itu kita heran kenapa para mufti, para ulama' hanya mengambil setengah saja daripada dalil-dalil ataupun daripada sirah tersebut. Mereka hanya menerima dalil bahawa baginda menerima makanan. Yang ini katakan mereka menggunakan dalil untuk memutaberitkan dan untuk diselarikan dengan kehendak mereka. Jadi mereka mengabaikan bahawa makanan yang diterima oleh baginda Rasulullah adalah makanan yang beracun. Menurut riwayat Al-Bukhari, saudara, Rasulullah SAW mengadu kepada Aisyah bahawa kesan racun yang dikenakan kepada baginda sudah mula memberikan kesakitan yang teramat. Sabda baginda Rasulullah, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan kesan dari makanan yang sudah aku makan pada saat di Khaybar. Inilah saatnya terputusnya nafsuku disebabkan oleh racun itu." Baginda merasai kesakitan yang amat, kesan daripada makanan yang beracun. Jadi sebagai pengetahuan saudara, setelah berlakunya kemenangan dalam peperangan Khaybar, seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Al-Harith telah memberikan daging kambing yang beracun kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi jelaslah di sini peristiwa Nabi Muhammad SAW diracun oleh Yahudi adalah untuk kita mengambil pelajaran supaya kita berhati-hati dengan Yahudi ini. Jadi kerana Allah berfirman, permusuhan yang paling keras terhadap orang yang beriman adalah kaum Yahudi dan musyrik, itu orang kafir. Sebab itulah kita mengharapkan para ulama, pada ustaz kita, para mufti, mereka harus memberi kias sepenuhnya. Jangan buat tak faham, jangan cerita yang sekerat saja, yang bawah tak cerita. Memang kita boleh makan makanan ini disediakan oleh orang Yahudi. Tetapi Yahudi yang diberi kepada Rasulullah itu, makanan itu adalah makanan yang beracun. Kalau sedangkan Nabi Muhammad SAW pun diracun oleh mereka, apatah kita? Sebab itu, saudara, saya mengutarakan persoalan ini supaya kita lebih berhati-hati. Bukan sekadar tak boleh ambil, tapi berhati-hati. Jadi saya harus memberi pencerahan ini, saudara. Sebab saya dengar ada mufti, ada ulama mengatakan bahawa boleh kita ambil. Tak boleh kita ambil, tapi kena jelaskan.
Yahudi ni tak boleh dipercayai langsung. Sedangkan baginda Rasulullah SAW pun mereka racun ini kan kita. Saudara. Baik, itu sekadar pencerahan sedikit. Kita masuk hari ini dalam ruangan Mutiara Kata. Yang disampaikan ini oleh saudara Hibil Hasan, Cikgu Ibil. Apa khabar Cikgu Ibil? Manjung hujan ke? Kalau hujan berhati-hati sebab COVID nampak gayanya tinggi sedikit. Saudara Mahihana Hamzah Husin. Ini yang join melalui Instagram saudara. Kata saudara Hibil, ini Mutiara Katanya. Buku adalah jendela yang digunakan jiwa untuk melihat keluar. Ini kata-kata ini adalah daripada Henry Ward Beecher. Saudara, jadi sebab itu kita harus banyak membaca. Ada buku bacalah. Sebab membaca itu adalah tuntutan oleh Allah SWT. Saudara kena ingat ayat pertama yang turun, yang disampaikan oleh malaikat kepada baginda Rasulullah SAW adalah Iqra. Maksudnya bacalah. Jadi sebab itu kita digalakkan, dinasihatkan untuk membaca. Mayang Sari anti vaksin. Tidak, saya bukan anti vaksin saudara. Saya bukan anti vaksin, tapi saya kata berhati-hati. Kita sebab tiba-tiba hari ini daripada 2 suntikan dah nak buat 3 suntikan pula. Jadi saya mula seram. Apakah ada unsur-unsur yang sedemikian? Kita bukan anti vaksin, tetapi orang kata jangan pula kita overdose. Saudara. Ya Allah ya Tuhanku, semoga kita dijauhkan daripada segala bencana yang kita tahu. Sebab kita kena ingat kadang-kadang mereka ada agenda tersembunyi. Jangan kita mudah terperangkap saudara. Baik saudara, salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Saudara kena ingat bahawa hingga saat ini menteri belum lagi mengeluarkan arahan. Bank negara pun kabarnya belum lagi mengeluarkan arahan kepada bank-bank untuk memberi moratorium kepada peminjam. Jadi sebab itu saya pun rumah pun dah dihubungi oleh pihak bank yang menuntut supaya bayaran ansuran yang perlu dijelaskan, ditunaikan. Dan kepada mereka yang memohon kumpulan wang simpanan pekerja, pengeluaran yang dijanjikan ialah RM1,000. Saya berdoakan segala saudara dapat. Tapi bila kalau ada memperolehi wang tersebut, berbelanjalah seadanya. Namun begitu, kita masih menuntut agar pengeluaran wang simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, kita minta RM10,000 secara tuntas. Dan kalau mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM500,000, izinkan mereka mengeluar 10%. Ini keadaannya. Jangan, sebab ini bukan duit siapa, duit mereka sendiri. Kenapa teruk sangat, kenapa susah sangat untuk pimpinan di kumpulan wang simpanan pekerja melunaskan kehendak dan tuntutan penyimpan. Kena ingat, setiap wang yang ada dalam kumpulan wang simpanan pekerja itu adalah hasil daripada titik peluh warga dan juga sumbangan daripada syarikat. Itu tidak ada kena-mengena langsung dengan wang daripada kantong negara. Ia adalah merupakan wang rakyat yang disumbang oleh syarikat di mana rakyat itu bekerja. Saudara Yusri Yusof, cukuplah 2 dos tu. Memanglah kita kalau dah suntik 2 dos sudah-sudahlah. Tak perlulah banyak-banyak dos. Apa hal ni? Jadi nanti overdose. Yang kita minta adalah supaya moratorium 6 bulan. Kita minta pengeluaran wang, tapi tiba-tiba nak cucuk pula. Dan kabarnya saya tengok semalam sahabat saya Datuk Lokman Adam mengamuk dia bila Menteri Kesihatan cuma memburu mereka yang tidak mahu menyuntik ataupun melaksanakan suntikan vaksin ini. Mereka akan diburu, ada yang akan hilang pekerjaan dan sebagainya. Bagi saya, negara kita negara demokrasi. Tak sepatutnya lah, sebab belum ada undang-undang lagi. Jadi, apakah ada agenda tersembunyi? Saya tak tahu benda-benda itu. Tapi saya dengar apa yang dilontarkan oleh Datuk Lokman Adam tu banyak kebenarannya, saudara. Sebab itu, yang kita harapkan adalah supaya Menteri Kesihatan mencari kaedah ubat. Bukannya hanya sekadar vaksin semata-mata. Ubat yang penting. Jutaan rakyat kita diburu ketakutan. Hari ini tiba-tiba walaupun telah ada suntikan vaksin dan sebagainya, jumlahnya meningkat balik. Semalam 14,000, ni naik balik 15,000. Kita sudah masuki 551 hari. Negara kita ni dijengah oleh virus corona yang tidak nampak ada sinar akan tuntas.
Jadi inilah keadaan sebenar-benar saudara ya. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO yang hilang. Saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Apa kata pantun Pak Nazil? Katanya, di pinggir teluk pokok Melaka, tumbuh sebaris jarang-jarang. Alangkah elok bermanis muka, walau terguris disindir orang. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, walaupun orang menyindir kita, kita senyum. Jadi kalau mereka membaling kita dengan batu, jadilah seperti sepon pokok. Walaupun manusia membalingnya dengan batu, membalingnya dengan kayu, namun pohon itu membaling kepada manusia itu buah-buahan yang sedap. Membaling manusia dengan bunga dan memberikan oksigen untuk manusia terus bernapas. Jadilah seperti pohon. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Nazil. Alangkah elok bermanis muka walau terguris disindir orang. Sebab itu saya kadang-kadang orang kata saya macam-macam dalam Facebook saya ni, dalam pencerahan saya senyum saja. Nak marah buat apa saudara ya. Kemudian sambungnya lagi, Bang Dolah pergi ke Satun hendak mencari teman setia. Berbicara biarlah bersopan santun, baru diri dipandang mulia. Sebab itu saya mengingatkan teman-teman saban malam, berbicaralah dengan bahasa, dengan sopan, dengan santun yang baik. Hari ini saya juga menerima dua rangkap pantun kiriman pelayar kita yang masuk dalam wall saya, saudara Arjuna Jabi. Kata Arjuna, anak kerbau mati tertambat ditimpa mentari tengah halaman. Bantuan prihatin, rakyat menghambat. Bukan dos ketiga, jadi liputan. Itu yang saya kata tadi. Rakyat nak menghambat tentang bantuan prihatin. Bukan nakkan dos yang ketiga. Itulah saya sekarang ni. Terima kasih Saudara Arjuna. Katanya lagi, hias tirai bersulam emas, janur kuning, seri pelaminan. Pendekar berpencak, harulah tangkas, menangkis tepis sebarang tikaman. Itu beliau menyantuni bicara saya malam semalam. Saudara, terima kasih Saudara Arjuna Jabi yang begitu indah pantunnya, pembayang pun cantik. Hias tirai bersulam emas, janur kuning seri halaman. Wah, cantik bahasa begitu. Saya suka kalau teman-teman mengatakan pantun yang begitu indah bahasanya, saudara ya. Baik. Saudara yang mengikuti halaman ini, saya mesti mengingatkan, itu permintaan dan ingatan peguam saya. Dia kata, mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab di atas sebarang suntingan yang dilakukan. Ya? Kerana pihak saya tak mampu untuk membaca ataupun memeriksa setiap suntingan itu. Ini dunia tanpa sempadan, saudara. Dan saya harap mereka yang menyunting live saya ini perlu berfikir panjang. Apakah kesan daripada suntingan anda itu? Kalau sesuatu yang buruk berlaku, anda harus pikul. Tangan yang bercincang, bahulah yang memikul. Saya mengizinkan, biarlah pakailah, nak pakai macam mana pun. Tetapi kalau boleh, pakailah daripada awal sampai akhir. Agar pelayar-pelayar semua dalam halaman mereka masing-masing dapat mengikuti bicara saya ini sepenuhnya dan dapat memahami maksud sebenar, saudara. Dan perlu saya ingatkan, ini adalah pencerahan politik. Dia bukan pencerahan ekonomi, dia bukan pencerahan keselamatan dan sebagainya. Ini adalah pencerahan politik yang saya kutip, yang saya himpun, yang saya baca, yang saya nilai melalui pembacaan saya dalam media sosial, media arus perdana dan sebagainya. Dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ingat saudara, kalau apa yang saya lontarkan ini saudara tidak setuju, it's okay. Kalau saya bersetuju, terima kasih, alhamdulillah. Tiada sebarang paksaan, saudara ya. Dan jika saudara mau mengantar kiriman, mau mengantar pandangan yang nak menyanggah, tidak ada masalah. Cuma mohon saya, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang menyinggung, saudara, dan menyindir dan sebagainya. Begitu juga kalau saudara berdebat, bersama teman-teman yang lain tu, gunalah bahasa yang baik. SL Service Datuk suruh menteri-menteri ambil dulu, Datuk suruh KJ. Saya tak dapat nak berkata, saudara Mansur Mustafa, mana boleh tahan, Datuk. Dia orang baling batu, kita baling kapak.
Saya minta maaf saudara. Saya tidak dapat ini alamat apa hal pula. Jadi apa yang terjadi pada ni ini apa ni? Okey. Teman-teman, kadang-kadang saya ni saudara, saya minta maaf lah. Saya agak astonished bila terganggu sedikit tu saya mula panik. Maklum sajalah. Nizam Izam Datuk beri pencegahan kenyataan MP Pasir Salak tentang jika PN9 tak sign dengan PH, kerajaan yang ada sekarang hanya boleh bertahan dalam 3 bulan. Saya sebenarnya ingin memberi pencerahan. Tapi saya tengok hari ini sebab ada 2-3 perkara lagi ya saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Baik saudara. Dan hari ini saudara, saya amat kecewa dan marah apabila ini Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang pernah disiasat oleh pihak polis dengan kegiatan LTTE katanya, P. Ramasamy. Apabila dia menyatakan bahawa kenyataan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang daripada UDM bahawa tiada diskriminasi kaum dalam Angkatan Tentera Malaysia. Beliau bermain dengan politik perkauman. Sebenarnya dalam pasukan Angkatan Tentera ke dalam pasukan polis pun tidak ada diskriminasi. Cuma dalam pasukan Angkatan Tentera ni dia kena faham satu unit pertubuhan itu askar Melayu diraja. Itu memang tak boleh orang lain. Jangan pula dia nak minta masuk ada warga yang bukan Melayu menyertai askar Melayu. Askar Melayu ini adalah sejajar dengan wasiat 7 wasiat Gajah-Gajah Melayu. Iaitu askar Melayu dia mesti. Kerana matlamatnya lah untuk mempertahankan warga bangsa kita. Jadi janganlah cuba-cuba nak mencabar dan sebagainya. Dan saya melihat kenyataan P. Ramasamy itu agak celupar dan amat biadab. Amat biadab apabila memperlekehkan pandangan apa ini. Sebab dari dah 5-6 tahun dulu pun Datuk Sri Zahid Hamidi waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau menyatakan bahawa ramai yang bukan Melayu ni tidak begitu berminat untuk menyertai pasukan tentera. Tapi kalau mereka nak masuk pasukan, nak jadi pegawai, susahlah. Ramai orang kita bermula dari bawah. Bermula sebagai private, kemudian naiklah corporal, naik sarjan. Kemudian kalau baik lagi, naik second lieutenant. Kemudian terus dalam Angkatan Tentera Laut, kita pernah ada bukan Melayu. Jadi Panglima Angkatan Tentera Laut. Begitu juga dalam Tentera Darat. Pasukan TUDM dan sebagainya. Ramai juruterbang daripada kaum bukan Melayu. Jadi apabila beliau mengatakan selaku ahli Dewan Negeri kawasan Prai di Pulau Pinang, dia kata Panglima Angkatan Tentera hidup dalam dunia fiksyen. Siapa sebenarnya hidup dalam dunia fiksyen? Kamu atau Panglima? Saya dalam keadaan ini saya menyerap juga darah saya. Dan saya nak jelaskan, kalau nak menyertai pasukan, mana-mana boleh. Nak serta UTDM boleh, TLDM boleh. Cuma yang tak boleh pasukan dalam askar Melayu Diraja. Nama pun askar Melayu Diraja. Jangan jadi bangang. Tu geram saya tu. Sebab dia memberi andaian yang muka-muka seolah mengapi-apikan kaumnya. Ini bagi saya satu kenyataan yang rasis. Ramasamy ni dah banyak kali dia buat kenyataan. Dah ramai orang tak berani singgul dia. Kita nak menyantuni. Kita sebagai sebuah keluarga yang dunia yang harmonis. Tiba-tiba boleh keluar kenyataan begitu. Saya amat marah. Jadi saya haraplah pihak pasukan tentera fikirkanlah dari segi aspek undang-undang. Kalau perlu ambil tindakanlah. Orang macam ini tak layak. Tak layak untuk didiamkan. Kita harus song-song. Jangan kita berdiam diri orang macam ni. Saya marah saudara. Saya minta maaf lah. Saya apabila disentuh tentang pasukan keselamatan kita, bila ada unsur-unsur mahu memecah belahkan, ada unsur-unsur perkauman dalam pasukan keselamatan kita, diwujudkan oleh mereka orang politik. Ini saya marah. Ini biasanya ini kurang sopan dan amat biadab. Jadi perlu diambil tindakan. Bagaimanapun saya terima kasih juga lah ini daripada penjelasan Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini berhubung kenyataan semalam. Kerana penjelasan Yang Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan, dia kata pihaknya tidak pernah meluluskan penggunaan tanah Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan di Taman Indah Baru Tampin bagi pembinaan rumah ibadat bukan Islam. Alhamdulillah.
Cuma ini ya yang Datuk Amirul Hadi berkata dia kesal dengan pihak menyebarkan dakwaan itu melalui media sosial. Ya Muhammad, sebenarnya orang tak akan sebarkan dalam media sosial kalau benda itu tak ada. Tak kata, tak melata. Gosip politik di Malaysia ni kadang-kadang ada banyak kebenarannya. Sebab bila dia kata perkara ini masih di peringkat cadangan di pejabat daerah. Bila ada cadangan itu yang digusarkan. Jadi yang berhormat kena santuni. Bukanlah orang kena tuduh begitu. Jadi bila kerajaan yang mentadbir Negeri Sembilan itu dapat sedar tentang ini, jadi fikirlah sebaik mungkin. Dan kalau benar bahawa tanah tersebut mau dibangunkan untuk kompleks kegiatan agama di kawasan tersebut, bangunlah segera. Jangan terbiar dan jangan biarkan, sebab dia mengaku bahawa berhampiran dengan tanah tersebut terdapat sebuah kuil. Ini yang bahayanya. Akhirnya nanti dia merebak, dia membesar lagi. Jadi sekarang ni bangunkan segera. Kalau dibangunkan, mereka tak boleh buat apa. Dan sekarang ni pun banyak sangat kuil-kuil di mana-mana. Jadi masalah. Macam apa berlaku di negeri Kedah, apa berlaku di Subang itu hari. Akhirnya adib yang terkorban. Ini kita tak mahu kejadian sama berlaku. Jadi pihak kerajaan negeri harus melihat dengan penuh sensitiviti. Sebab tu sekarang ni isu adib hilang. Sebab itu saya tanya Tok Lebay di Parlimen, kenapa tidak ditangani isu ini? Ini bukan main-main ya saudara. Jadi dalam keadaan begini saya amat mengharapkan agar sebarang isu-isu yang boleh mencetuskan peperangan kaum perlu ditangani. Sebab kita warga harmonis. Kita menghormati. Jadi orang macam Ramasamy, orang macam apa-apa yang berlaku di Tampin, perlu dihindarkan. Kita tak mahu lagi, cukuplah. Dalam keadaan sekarang ni, kita nak menyantuni kedudukan keselamatan rakyat dengan COVID-19. Kita mahu memperbaiki ekonomi kita. Kalau rakyat, sama-sama rakyat saling berantakan, sampai bila nak selesai lagi? Ini masalah yang saya lihat. Sebab itu saya tidak berminat dengan sebarang politik yang bersikap chauvinis. Saudara? Saya juga menerima banyak soalan, banyak persoalan yang dihantar dan kadang-kadang saya santun. Jadi izinkan saya untuk menyantuni dan menjawab persoalan-persoalan atau memberi pencerahan daripada persoalan yang diutarakan. Sebagai contoh, Saudara Zulkarnain Mansor, dia kata saya duduk di Skudai Johor. Tapi minta tolonglah, dia kata, minta komen. Kerana katanya Adun dan ahli parlimen Skudai daripada DAP. Tapi sejak daripada PKP1 hingga ke hari ini, satu bantuan pun tak pernah dapat. Jadi warga di kawasan Skudai patutnya boleh membuat aduan. Kerana ahli parlimennya mendapat peruntukan 300,000. Jadi Saudara Zulkarnain Mansor boleh buat aduan. Wang rakyat telah pun disalurkan. Sepatutnya rakyat menerima bantuan makanan, baku makanan dan sebagainya. Begitu juga jadi warga UMNO di kawasan tersebut, pemimpin UMNO perlulah menyantuni Saudara Zulkarnain Mansor. Dia kata dia tinggal di Skudai Johor. Begitu juga dengan Saudara Ahmad Rahmat. Dia kata saya tak kenal pun menteri-menteri lah ni. Tak nampak kerja mereka ataupun mereka turun ke lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Ini memang benar. Yang kita tengok ada 4-5 orang aja yang bertugas. Sedangkan kita amat mengharapkan mereka menyantuni rakyat. Jumlah mereka bukan sedikit, ramai. Dan mereka mendapat gaji yang cukup lumayan. Cukup lumayan. Dan gaji tersebut dibayar daripada kantong negara yang sumbangan daripada rakyat, pembayar cukai. Saudara Zakaria Maksam, dia kata sebagai manusia biasa, dia kata memanglah rasa gentar wujud dan timbul dalam pelbagai suasana. Cuma saya nak utarakanlah Malaysia bukan saja menyambut 64 tahun merdeka pada 21, tetapi paling menarik, merdeka dari sisi parlimen kali ini kita raikan pertama kali bersama Perdana Menteri yang lahir selepas merdeka. Itu benar. Jadi beliau mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dapat melaksanakan tugas dan visinya dan menyantuni dengan idea baru. Sebab itu kita harapkan anak muda. Tapi kalau tak mampu menyantuni, susahlah juga ya. Jadi dia kata mengharapkan agar pemikiran, gaya kepimpinan, pendekatan, tafsiran dan pemahaman generasi selepas merdeka
seharusnya berbeza dari semua Perdana Menteri terdahulu. Jadi semoga semua generasi selepas mereka menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sabri yang meletakkan batu asas keluarga Malaysia. Ini santunan daripada saudara Zakaria Ahmad Sam. Jadi saya harap kita fahamlah keadaannya. Bagaimanapun saudara Abdul Rashid, dia kata saya sentiasa mengikuti perkembangan yang saya Datuk sampaikan berkaitan situasi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau tak perlu takut pada antan-antan Perdana Menteri maupun dia kata mantan-mantan Perdana Menteri yang lalu, maupun ini kerana Datuk Seri Ismail Sabri mempunyai cacuan politik tersendiri. Apa yang paling penting katanya adalah segala tindakan perlu diutamakan kepada rakyat. Ini yang kita tuntut. Tak perlu takut, tak perlu risau, laksanakan tugas demi rakyat. Kemudian saudara Alum Shah, dia minta saya menegur. Tegur sikit tu, dia kata, ni ketua bahagian Sekijang. Langsung tak turun kawasan. Jadi dia sebagai penyelaras DUN, tapi tak nampak muka. Macam mana kita nak jaga nama baik UMNO macam ni? Ini saudara Alum Shah di kawasan Sekijang. Jadi ketua bahagian, pimpinan-pimpinan UMNO, pimpinan politik di Sekijang, dengarlah, ini bukan saya buat-buat. Bukan saya main tangkap sana tangkap sini. Tidak, yang hantar kepada saya tentulah ada fakta mereka. Cuma saya mengharapkan teman-teman, kalau boleh, bila menghantar kepada saya sebarang rungutan dan sebagainya, sila nyatakan alamat saudara. Supaya mudah. Paling tidak pun nanti kalau Yang Berhormat atau ketua bahagian bertanya dengan saya, kawasan mana, saya kata, pergilah rumah tu. Jangan kalau tidak nanti susah juga dia nak menyantuni. Tak boleh. Saya tidak mahu, saya tidak menggalakkan kenyataan yang dilontarkan hanya sekadar lontaran sambil lalu. Dia tak guna, orang ni tak guna. Itu bukan cara kita. Nyatakan, setiap kita mesti bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab untuk menyiarkan pandangan anda. Saya bertanggungjawab untuk menyiarkan rintihan anda. Anda juga harus bertanggungjawab menyatakan alamat anda. Supaya bukan saya akan siarkan, saya tak akan siarkan. Kalau anda tidak mahu disiarkan, saya tak akan siarkan. Tapi bila ianya dihubungi oleh warga pimpinan bertanya pada saya akan bagi tahu. Ini keadaan saudara. Saya haraplah saudara kalau memberi pandangan atau memberi keluhan, sila nyatakan nama, boleh pakai nama samaran, tak ada masalah. Tapi saya tidak maulah ruangan saya ini dijadikan tempat untuk melontar saja. Sedangkan tidak ada pencerahan. Macam mana saya nak bagi pencerahan? Begitu juga saya dapat daripada saudara Hashim Alias dari Melaka. Dia kata majoriti rakyat dah semakin mamai sekarang. Dia kata agak sukar untuk dipulihkan sepenuhnya. Kerana pimpinan sekarang mestilah menunjukkan keikhlasan dan kejujuran bagi membantu rakyat jelata. Saudara Hashim, sila nyatakan anda dari bahagian mana. Sebab saya nampak saudara Hashim Alias ni kalau tak silap saya orang Melaka. Saya memanglah saya dah berhubung dengan pejabat Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri nak buat satu live tapi sehingga saat ini belum dapat lagi. Terpulanglah. Tak kisah bagi kita. Sebab kita nak bagi ruang kepada Ketua Menteri untuk menyatakan visinya, untuk menyatakan usahanya bagaimana. Tapi saya haraplah kalau saudara memberi pandangan, memberi culipan pada saya, nyatakan juga alamat. Jangan lontarkan begitu saja. Susah juga saya sebab ada 2-3 kenyataan-kenyataan yang saya lontarkan. Saya dihubungi oleh pejabat UMNO. Dia kata, Tok, yang you kata tentang pemimpin UMNO bahagian tu, tapi dia kata dia orang bekerja. Susahlah saya nak argue. Saudara. Tapi kalau ada kawasan, katalah contoh, ini sebagai contoh, kawasan Petaling Jaya, kawasan di Kota Damansara, ataupun kawasan di Jalan Gasing. Bolehlah saya katakan. Jadi pimpinan harus menantuni mereka yang tinggal kat Jalan Gasing ke, di Taman Jaya ke, itu di kawasan Petaling Jaya atau Taman Datuk Arun ke. Jadi supaya pimpinan dapat menangani. Kalau lontar begitu saja, susah saya nak menyebut. Negeri besar, daerah besar, saudara. Kemudian saudara Shah Jun, dia kata, Tok, di mana ni MP-MP ni? Ada tapi amat sedikit ya. Umpama bila tegak bagai dian, bila rebah jadi jabatan untuk rakyat. Di manakah mereka ini? Dia mengharapkan pimpinan Shah Jun mengharapkan pemimpin itu kalau dia tegak itu sebagai dian dan kiranya rebah menjadi jambatan untuk rakyat. Saudara Muhammad Azmi, Mak Ali, dia kata dia minta kenapakah jawapan bertulis seringkali dilontarkan oleh menteri di parlimen sedangkan rakyat nak tahu apa yang dibincangkan.
dan apa yang dibahaskan. Kalau jawapan secara bertulis, bermakna hanya ahli parlimen tersebut saja yang tahu. Jika rakyat tidak tahu langsung apa yang terkandung dalam jawapan tersebut, bagaimana? Ini benar. Saya nak jelas kepada saudara, sebenar-benarnya parlimen itu, apa arti parlimen? Parlimen adalah Dewan Rakyat. Dewan Rakyat, di situlah mereka, wakil-wakil rakyat, berbincang masalah rakyat. Kita boleh terima kalau menteri itu minta tangguhan kalau berhubung soal figura. Maksudnya ahli parlimen bertanya berapa peruntukan secara jelas. Sama ada tahun ini sekian banyak, kawasan ini banyak. Itu kita boleh terima lah. Tetapi kalau masalah-masalah lain, saya akan jawab melalui jawapan bertulis, itu seperti nak melarikan diri. Menteri-menteri kita ni pun hampir sekarang ni. Saya tengok betul, saya juga kecewa. Dan sehingga saat ini dah masuk hari kedua, minggu kedua, permasalah rakyat tidak disantuni. Yang banyak cerita politik. Malahan paling mengecewakan hari ini apabila kerusi dalam kalangan penyokong kerajaan dan menteri kosong. Tak ada dewan bersidang, kamu minta dewan bersidang. Bila dewan bersidang, kamu punting. Sehingga kan terpaksa dibunyikan loceng, ditangguhkan, sepatutnya dewan memula bersidang waktu petang, 2:30 petang. Boleh kosong dewan. Anda tidak bertanggungjawab. Ini yang diorang kata akhirnya, kita merasakan mereka makan gaji buta. Datang waktu pagi, petang hilang. Berhadapanlah. Lontarkanlah. Sepatutnya perbincangan di parlimen itu penuh dengan suasana yang berhubung mencakupi soal kehidupan rakyat. Ini tidak terlaksana. Saya amat kecewa apabila ahli parlimen yang diangkat sebagai wakil rakyat, mereka tidak langsung menguraikan masalah rakyat. Ini adalah masalah besar saudara yang sepatutnya kita untuk pilihan raya akan datang, saya ingat rakyat kena fikirlah sebaik mungkin. Tengok dekat parlimen sekarang ni, parlimen secara live kita boleh buka. Kita dapat tahu apa perkembangannya. Dan kalau mereka yang nampak tak ada di parlimen dan tidak pula ada di kawasan, orang macam tak payah lagi lah kita undi. Tak payah lagi kita beri kesempatan mereka. Tak payahlah. Yang dulu yang saya katakan, jangan digula-gulakan rakyat dengan seuncang beras 1000 harapan. Enough is enough. Sebab kita nakkan parlimen. Parlimen tak buka, bising. Oh, kita tak maulah parlimen dimandulkan. Parlimen dibuka, kamu tak datang. Inilah kalau dalam bahasa Piramli itu baral punya orang ni. Saya marah. Saya marah dan amat kecewa apabila ada kalangan ahli parlimen, wakil rakyat yang dengan sengaja ponting. Bukanlah mengepun. Tugas anda di parlimen membawa suara rakyat. Betul, ada waktunya speaker akan bagi orang ni bercakap. Kita dengar. Kalau tak betul, kita sanggah. Kalau benda itu tambah, kita beri tambahan lagi supaya menteri-menteri dengar. Ini usahakan wakil rakyat. Menteri pun tak ada. Ini betul-betul menteri cak ayam. Nak kata ni kabinet, tak ada. Hari ini, hari Selasa. Sepatutnya pada hari Dewan bersidang, setiap menteri, dia kena kosongkanlah waktunya. Bukanlah masanya untuk duduk pejabat, nak buat meeting. Tak payah. Dan di pejabat, di parlimen pun, ada pejabat-pejabat menteri yang disediakan. Jangan bagi alasan, oh kita ada meeting di Putrajaya. Ini apa benda lah dia orang ni. Menteri ni apa benda ni. Sebenarnya sampai kosong Dewan. Saya tengok tadi jawapan pun Menteri Luar guna bagi timbalan menteri. Kita nak tengok menteri. Mentori kata orang Negeri Sembilan. Kau mana? Bila ahli parlimen berucap, apabila ahli parlimen mengutarakan persoalan, menteri kena dengar. Bukan hanya okey mereka akan menjawab, oh kita akan dengar, kita akan baca, kita ada pegawai, kita akan mencatat. That is not enough. Patutnya dengar dan melihat sendiri reaksi setiap wakil rakyat. Mereka membawa harapan rakyat. Yang saya lihat sekarang ni, ahli-ahli parlimen pembangkang aja yang banyak. Jadi saudara nak marah macam mana? Kalau anda daripada backbencher, daripada parti kerajaan, daripada penyokong-penyokong kerajaan, boleh mengosongkan kursi, dan yang ramai itu ditegur oleh wakil pembangkang. Mereka rajin ke parlimen. Mereka membawa perjuangan rakyat. Kalau anda tidak mampu untuk membawa perjuangan rakyat, anda berhenti. Tak payah lagi bertanding masa akan datang. Sebab itu saya katakan, mereka bertanding nakkan jawatan untuk mengembungkan perut dan tembolok mereka saja.
Dapat jawatan sebagai ahli parlimen, pergi kejar pejabat menteri minta projek. Ini gambarannya kalau mereka sendiri di parlimen tak datang. Berlaku lagi. Parlimen tak bersidang, bising. Bila parlimen bersidang, kosong. Aduh. Pilihan-pilihan ni kata, bagal punya orang. Itulah. Dan apa ini, saya tadi ada persoalan. Bahawa kononnya katanya, seandainya tanpa MOU antara kerajaan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak menandatangani persefahaman dengan parti-parti pembangkang bahawa kerajaan Yang Amat Ismail Sabri boleh bertahan lebih kurang 30 hari saja. Saya nak katakan, soalnya you bekerjasama dengan Pakatan Harapan ke atau tidak, sama aja kedudukannya. Sebab kerajaan yang ada hari ini adalah satu kerajaan yang longgar, yang tidak kukuh. Cuma berdasarkan pada 114 sokongan. Dan kalau 4 orang lagi, habislah. Jangan anggap bahawa setelah menandatangan PAK itu, pembangkang akan menyokong 100%. No. Itu hanya persefahaman. Bukan satu perjanjian yang mereka tidak akan menyokong kalau ada usul untuk menentang beliau. Jadi sebab itu saya agak bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Tajuddin Rahman. Sebab itu dia kata kenapa perlu dia tertangani dengan pembangkang. Ertinya dia sama sendiri pun tak percaya. Kalau ukuahnya dalam kerajaan yang ada hari ini yang terbentuk daripada UMNO, daripada PAS, daripada PBM, dengan kukuh atau dengan Perikatan Nasional, tak perlu pun dengan parti pembangkang. Tapi kerana tak kukuh, kerana goyah. Kerana masing-masing saling ada dendam-mendendam. Sebab itu saya katakan, apabila saya mendengar pelbagai kenyataan yang dilontarkan oleh ahli-ahli daripada PBM, saya tak nampak keikhlasan mereka. Saya tidak nampak keikhlasan mereka. Sebab itu sekarang ni kita harus masuk dalam suasana politik yang benar-benar jujur dan ikhlas. Sebab itu saya dah cakap berkali-kali. Dalam politik ini perlu ada kejujuran. Tanpa kejujuran yang akan menderita rakyat. Saya lihat keadaan sekarang ni begitu berkecamuk. Sebab itu hari ini saya nak buat membaca kenyataan yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Beliau adalah merupakan hari terakhir perbincangan ataupun ucapan, titah ucapan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dan hari ini saya amat terkesan dengan kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali bila beliau mengatakan perlu dihayati. UMNO yang diasaskan pada tahun 1946 itu bukan hanya terdiri daripada warga elitis Melayu. Banyak ramai pejuang-pejuang bangsa yang berada dalam parti kebangsaan Melayu menyertai, dan akhirnya 1946 ditubuhkan UMNO dan kita menuntut kemerdekaan. Dan menurut Yang Berhormat Tengku Razali, Dewan Rakyat adalah merupakan pusat aktiviti politik di Malaysia. Sebab itu saya katakan, parlimen ini Dewan Rakyat. Dewan untuk rakyat. Bukan sembarangan. Dia ada mulianya. Sebab disebut Dewan yang mulia. Kerana di sinilah permasalahan rakyat dihujah, permasalahan rakyat diutarakan. Jadi kerana itu, kemuliaan Dewan ini amat penting untuk terus dijunjung, terus menerus katanya. Tapi andainya Dewan Rakyat itu gagal menjalankan tugasnya, maka negara ini juga akan gagal. Sebab negara sekarang ini berada dalam krisis. Dan di mata rakyat hari ini, kalau saudara lihat apa yang berlaku, ahli-ahli parlimen pun ponting apa semua ni, keyakinan rakyat terhadap Dewan Rakyat semakin goyah. Sebab itu, keadaan ini seperti kita berada dalam masalah. Masalah kesihatan, COVID-19. Masalah ekonomi yang merudum. Jadi rakyat seolah berada dalam keadaan sudah jatuh di tipe tangga. Nak mengharapkan kepada pimpinan rakyat melalui Dewan Rakyat ini sudah semakin longgar. Jadi sekiranya politik ini hanya didendangkan di Dewan Rakyat oleh parti-parti itu secara sumbang, maka tidak mungkin kita mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sebab itu, yang menurut Yang Berhormat Tengku Razali, dia kata rakyat sebenarnya tak ada tempat untuk bergantung dan berteduh. Bagi mereka untuk merayu, memohon pertolongan dalam usaha mencari penyelesaian. Kerana sistem politik kita ni bergantung kepada cara seseorang ahli Dewan Rakyat membawa dirinya di parlimen.
Mereka adalah sebagai wakil rakyat. Jadi Dewan Rakyatlah dewan hak orang ramai. Kerana itu wakil rakyat ini bertanggungjawab berlandaskan amanah bagi yang memastikan aktiviti politik ini dijalankan sebaik mungkin merangkumi dasar dan polisi yang menentukan cara hidup rakyat serta hala tuju negara dalam usaha kita mengatasi segala kesempitan, segala kesukaran rakyat. Itu yang dilontarkan oleh Muhammad Teguh Razali siang tadi. Tapi banyak orang memetik sana sini mengatakan itu ini. Benar. Beliau yang Mulia Teguh Razali menyatakan parti-parti politik mempunyai peranan penting dalam Dewan Rakyat. Jadi kerana sistem politik kita bergantung pada parti politik. Sekiranya aktiviti politik sebuah parti itu korup, itu beliau mengingatkan. Tidak bertanggungjawab dan hanya mengagungkan diri. Akulah wakil rakyat. Akhirnya rakyat tidak akan mendapat apa-apa faedah. Daripada apa juga dasar kesan kerana amalan korup yang akan banyak memesongkan aktiviti politik. Yang Muhammad Teguh Razali menyentuh hari ini Dewan Rakyat tidak lagi dihormati dan disanjung. Seperti dulu ketika dahulu. Dia katanya sebab rakyat sering merasakan bahawa Dewan Rakyat kini dipengaruhi dan dimanipulasikan melalui korupsi politik. Kita melihat bahawa politik ini sudah menjadi satu bidang yang penuh dengan korupsi. Saudara, sebab itu perlu dicari bagaimana kita mencari upaya agar ulat-ulat yang ada di Dewan Rakyat, yang ada di Parlimen itu boleh kita singkirkan. Ini tidak. Mereka yang menjadi wakil rakyat juga kadang-kadang menjadi sebahagian daripada ulat-ulat yang terjebak dalam korupsi politik. Mereka membeli jawatan untuk diri mereka dan rakyat akhirnya diperdaya oleh percaturan politik songsang. Sebab itu beliau menyatakan bahawa bagaimana tragedi yang berlaku pada parti UMNO. Apa yang berlaku pada UMNO adalah satu tragedi pada tahun 1989. Apabila akhirnya parti yang diasaskan pada 1946 yang berasaskan demi untuk perjuangan bangsa telah boleh ditumbangkan di mahkamah. Hanya kerana mereka mahu mengambil UMNO ini yang waktu itu jadi pemerintah sebagai tempat untuk mereka menyamun. Maka banyak syarikat-syarikat milik kerajaan, syarikat-syarikat awam yang dicetuskan era pemerintahan zaman sebelum 1988 akhirnya dirampok secara rakus. Sebab yang Mulia Teguh Razali sebagai pengasas Petronas, beliau melihat bagaimana wang Petronas dirampok begitu rakus. Banyak syarikat-syarikat yang ada akhirnya hilang, lesap, disapu oleh kroni-kroni. Dan yang paling-paling mengecewakan kita apabila dasar ekonomi baru yang disusun atur, yang diilhamkan oleh pimpinan terdahulu sudah ditukar ganti kepada dasar yang penuh dengan elemen-elemen membolehkan mereka itu terjebak dalam korupsi politik. Dan akhirnya UMNO itu menjadi tumbang di mahkamah serta sehingga saat ini terus dilihat comot dan kotor oleh rakyat. Bagaimana rakyat nak berdaung kalau itu keadaannya? Sebab itu saya menegur Sabah Malam. Mereka yang mahu terjebak dalam politik, mahu melibatkan diri dalam politik, mesti jujur. Jujur pada asas perjuangan. Jangan meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Kerana menurut Teguh Razali, sejarah pengharaman Parti Kebangsaan Melaya, melihat bagaimana mereka berbondong-bondong menyertai UMNO. Tapi akhirnya tak dapat bertahan. Hanya mampu bertahan sekadar 48 tahun saja. Apabila tahun 88, 89, UMNO diisytiharkan haram. Ini keadaannya saudara. Dan diganti dengan parti baru. Penggantian itu banyak 1000 persoalan. Yang hingga hari ini seolah tak terjawab. Tapi beliau melihat bahawa pengharaman UMNO dan penubuhan UMNO baru ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereka yang berkuasa. Hanya untuk mengkayakan kroni, hanya untuk melihat kekayaan itu dimiliki oleh mereka saja. Dan mereka mahukan kuasa. Kuasa itu bukan untuk rakyat. Sebab itu beliau mahu supaya UMNO kembali memperbetulkan dasar wasarnya. Lestari, perjuangan UMNO ini perlu diperbetulkan. Sebab itu dia kata kalau boleh kembalikan balik UMNO lama ini. Kerana terbukti UMNO yang lama itu telah pun tuntas melaksanakan segala ilham cipta mereka untuk kepentingan bangsa. Dan hari ini kita melihat bagaimana kebobrokan politik yang begitu teruk
Mereka yang berada di anjung kuasa, lain tak ada menyamun. Mereka yang ada kuasa di anjung kuasa di Sri Perdana, mau mengekalkan kuasa, malahan ada yang sanggup untuk membeli jawatan. Dan bila mereka membeli jawatan, berlakulah korupsi politik. Bila berlaku korupsi politik, bagaimana orang nak percaya pada kita? Bagaimana kita dapat menangani masalah yang ada di hadapan kita ini secara tuntas? Ini yang dilontarkan oleh Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Saya melihat, nak baca semua tu memanglah panjang saja. Tapi intipati yang saya lihat, beliau menzahirkan kekecewaan hatinya. Sebab yang ada pada hari ini, sejak daripada zaman UMNO mula ditubuhkan sehingga hari ini, dan beliau adalah orang paling lama berada dalam parlimen. Dan beliau melihat bagaimana perjalanan politik itu sudah pun menyimpang daripada asalnya. Bagaimana asas kita mewujudkan dasar-dasar pembangunan negara ini telah bertukar corak. Sebab itu yang sama malam dulu pun saya katakan, apabila dasar ekonomi baru diubah kepada dasar penswastaan, akhirnya mengkayakan orang-orang tertentu. Kita dapat melihat kesan apabila UMNO rosak, apabila UMNO dihancurkan di mahkamah, mereka menggunakan kesempatan itu untuk memberi kekayaan pada kroni-kroninya, pada kaum kerabatnya. Ini keadaan. Dan ini berterusan apabila UMNO baru ditubuhkan dan terus banyak apa-apa lanjutan sehingga hari ini. Dan kebobrokan dalam UMNO itu berterusan sejak daripada tahun 1988 sehingga saat ini. Akhirnya rakyat tu mula merasakan sanksi. Dan saya harap pimpinan yang ada hari ini memperbaiki dengan segera. Tidak boleh lagi kita berlengah. Sebab di hadapan kita sekarang ini, wadah perjuangannya lebih mencabar. Lebih mencabar apabila UMNO kalah dalam pilihan raya. Belum pernah yang terfikir. Sejak selama ini, mereka tidak terfikir bahawa UMNO boleh tumbang atas suara rakyat kuasa keramat. Selama ini, rakyat seolah-olah dinafikan. Sebab itu, Yang Muhammad Mulia Tengku Razali mahu agar setiap pemain politik melalui parti UMNO ini tidak hanya mempamerkan diri mereka seolah-olah mereka itu pemimpin tetapi tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ini keadaan saya bersetuju dengan pandangan beliau. Sejak Amin dah tak ada dakwa. Hanya Malaysia aja. Ini apa benda tu? Saya tak tahu. Hari ini saya betul-betul tertarik dengan perbahasan MP Jelutong di Parlimen. Beliau menekankan kajian terus. Memburu apa dia tak tahu. Hari ini saudara, parti-parti pembangkang, mereka mempunyai pimpinan. Bukanlah saya nak memuja mereka, tapi ini realiti. Wakil-wakil parlimen, wakil-wakil rakyat parti pembangkang, mereka datang. Mereka hadir saban waktu untuk berbincang di parlimen. Mereka benar-benar menggunakan parlimen itu sebagai dewan rakyat. Tapi warga kita, warga UMNO yang menyokong, malah jadi menteri pun, kosong ponteng. Sebab itu yang Muhammad Mulia Tengku Razali kata, kita perlu segera menghapuskan musuh-musuh yang berada, musuh-musuh bangsa yang berada dalam selimut kita. Mereka-mereka ini saya katakan sebagai parasit. Ini perlu dihapuskan. Sebab para pemimpin politik malahan terjebak sampai kehakiman, kabinet, kerajaan, ahli parlimen. Mereka harus ingat bahawa mereka berkewajipan terhadap negara dan rakyat. Ini bukan main-main saudara. Banyak orang melihat apa yang dilontarkan tadi seolah-olah melampiaskan amarah. Tidak. Bukan beliau untuk mencari pengaruh. Tidak. Yang Muhammad Tengku Razali bukanlah orang yang gilakan pangkat dan sebagainya. Beliau mahu melihat anak bangsanya, warga bangsanya dipertahankan dan diperjuangkan untuk nasib masa depan. Sebab itu beliau kecewa apabila melihat masih wujud lagi warga bangsa kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Saya berbual dengan beliau, dia kata tak sepatutnya kita, warga bangsa kita menaikkan bendera putih, meminta-minta. Tak sepatutnya ada isu bakul makanan. Negara kita 32 juta je rakyat. Sedangkan penghasilan yang kita perolehi, hasil bumi anugerah ilahi, berbilion-bilion, triliun. Minyak saja triliun. Tapi kenapa tidak dapat dikongsi oleh rakyat sepenuhnya? Kita punya hasil minyak, kita punya hasil daripada minyak kelapa sawit, kita ada hasil daripada getah, macam-macam hasil bumi ada, anugerah ilahi, tapi kita tidak mengambil kesempatan daripada anugerah itu untuk kita sebarkan atau kita agihkan di kalangan warga. Akhirnya warga menjadi miskin dan papa kedana.
Tak sepatutnya bumi Malaysia ini, warganya yang pribumi asalnya menjadi miskin. Malahan kitalah antara kumpulan menjadi miskin tega. Tak sepatutnya berlaku. Inilah yang mau diperjuangkan oleh beliau. Tapi sekarang ni, bila saya berbual dengan beliau, dia kata dia dalam usia yang sebegini, dia khawatir kesempatan tu ada ke tak ada lagi. Dalam usia-usia yang sebegini. Sebab itu bila saudara mengatakan Tengku Razali dah tua, saudara jangan fikir begitu. Jiwanya, perjuangannya tidak lain pada lain. Hanyalah semata-mata demi agama, bangsa dan tanah air. Beliau akan tangkas bangun untuk menentang siapa saja yang melakukan kebobrokan politik. Bukan untuk mendambakan jawatan. Bukan untuk nak jadi jawatan itu. Dia dah puas. Bukan untuk mencari jawatan itu untuk kepentingan diri. Tak ada keperluan baginya. Tetapi ramai warga yang macam-macam menuduh beliau sebagainya. Saya melihat jalur kepimpinannya. Saya melihat jalur perjuangannya. Sebagaimana apa yang dilontarkan di Parlimen hari ini. Begitu jelas dan tuntas. Kita harus melihat dengan penuh kesedaran. Bagaimana politik hari ini berserabut dan kotor. Bila adanya pemain-pemain politik sanggup melibatkan diri dalam korupsi politik. Mereka mencari jawatan dengan membeli. Bukan atas keyakinan rakyat. Artinya bila dibeli jawatan itu adalah korupsi politik. Bila korupsi artinya cara mereka memperoleh itu adalah cara kotor. Kalau cara mendapatkan satu jawatan itu dengan cara yang kotor, bagaimana mereka mahu memberi khidmat atau kepimpinan yang bersih? Macam mana nak bagi bersih diri mereka dah selaput dengan kekotoran. Hanya untuk mendapat jawatan, maka ditawarkan orang ni jawatan ini, orang ni jawatan ini. Kalau aku dipilih sebagai pemimpin. Bila aku dah jadi pemimpin, aku pun dapat kaya. Untuk orang keliling lah. Ini yang saya katakan bahawa berlakunya KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Ini perlu dibersihkan dalam jalur politik negara. Politik kita sekarang ni cukup tempang, saudara. Amat. Sebab itu dalam keadaan sekarang ni, tak sepatutnya kita tak boleh menyelesaikan masalah kemiskinan. Tak sepatutnya kita dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Tak sepatutnya rakyat terjerit-jerit minta untuk dia punya pengeluaran wang simpanan pekerja. Wang sendiri pun tak boleh nak dikeluarkan. Just imagine macam mana kepimpinan negara melaksanakan kepimpinan. Bukan yang rakyat minta wang orang lain. Mereka ada tabung. Nak ambil duit daripada tabung sendiri pun tak boleh. Artinya ada kebobrokan. Artinya ada sesuatu yang tersembunyi yang kita tak tahu. Saban hari kita dengar dia adalah pinjaman. Apakah kita harus hidup dengan pinjaman? Sampai bila kita terpaksa mengemis? Naik bendera putih, minta bakul makanan. Bila naik minta bakul makanan, rakyat kita ni bukanlah rakyat meminta-minta. Tapi apabila kamu mewujudkan, semua rakyat dijanjikan ada bakulan. Okey. Bila rakyat terkurung, tak ada bagi makanan, tentulah mereka akan meledak. Dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan supaya kita menghayati. Kalau saudara ada kesempatan, sila layari apa ucapan yang dilontarkan oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dalam kedudukan politik hari ini, bagaimana politik itu dijadikan sebagai modal ampuh, sebagai ladang untuk mereka mengaut keuntungan. Ini tak sepatutnya berlaku, saudara. Ini tak sepatutnya berlaku dalam bangsa kita. Sebab bangsa kita lah warga cinta damai. Bangsa kita berpaksikan kepada agama Islam. Sebab itu kadang-kadang saya nak menyinggung lebay-lebay kita. Sepatutnya mereka didiklah warga kita yang mungkin tak begitu faham tentang Islam. Islam itu adalah ad-din. Saya teringat ucapan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah satu ketika dulu dalam tahun 1989 di Dewan Rakyat. Beliau menyatakan bahawa agama Islam itu adalah ad-din. 1987. Sewaktu beliau membentangkan bajet negara. Dia kata agama Islam itu ad-din. Way of life. Cara hidup. Tapi bagaimana cara hidup begini apabila terdapat pimpinan yang korup. Mereka membeli jawatan. Yang dalam Islam, Rasulullah SAW berpesan, jangan sekali-kali kamu berikan jawatan kepada mereka yang meminta-minta. Kerana di saat kamu memberikan jawatan kepada orang yang meminta-minta jawatan itu, kamu tunggulah kerosakan yang akan berlaku. Kerana dia pasti akan membawa kerosakan. Jadi ini keadaan sepatutnya lebay-lebay yang ada dalam PAS tu, peringatkanlah rakyat. Tapi bukanlah, jangan sokong mereka, sokonglah aku. Itu dah tak betul. Kita harus mencari pimpinan yang benar-benar berjuang untuk bangsa kita, berjuang untuk memajukan negara kita.
Negara kita cukup makmur. Berkali-kali saya katakan. Kita tiada segala masalah alam, kejadian alam. Kita tidak ada ribut taupan, tak ada gunung berapi, tak ada banjir besar. Kalau ada pun banjir atas perbuatan manusia. Bila bukit ditarah, kerana nak membalak dan sebagainya, maka jadilah banjir. Apabila sungai-sungai tidak dijaga dengan baik. Kalau di negara luar, River of Rhine yang ada di England boleh bersih, di Eropah cantik kerana mereka menjaga alam. Kita tidak menjaga alam. Jadi sebab itu kemurkaan Allah SWT. Warga PAS kena peringatkanlah pada rakyat kita, jaga alam ini. Sesuailah sekarang ni timbalan Presiden PAS menjadi Menteri Alam Sekitar. Jadi perlu diberi tumpuan bagaimana sungai-sungai perlu dijaga. Beri tumpuan bagaimana setiap lorong-lorong sungai itu kalau boleh dibersihkan supaya tidak ada berlaku sekatan agar banjir tidak melanda. Agar air yang lalu dalam sungai itu boleh kita gunakan. Tapi sekarang ni sungai-sungai kita penuh dengan polluted, penuh dengan segala kimia-kimia yang disalurkan daripada kilang-kilang. Pemilik kilang itu bukan warga Islam. Dia peduli apa? Inilah keadaannya sekarang ni. Dan penguatkuasa yang berada di bawah Kementerian Alam Sekitar haruslah melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan untuk menjaga kebersihan sungai, kesucian sungai, alam sekitar yang baik. Cukup-cukuplah negara kita menghadapi segala macam masalah. Dan dalam keadaan hari ini, saya amat mengharapkan bahawa bersamalah kita memerangi mereka yang menjadikan politik itu sebagai ladang untuk membina kekayaan mereka. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.